Ba'd. Ini muliakan Tuan Nazir, barisan Imam dan Bilal, para jawatan kuasa pengurusan Masjid Kampung Salat Tinggi, para asatizah, tok-tok guru, ilmuwan, kepimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, tuan-tuan, puan-puan semua dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat, hidayah, inayah daripada Allah. Kita mampu melaksanakan solat fardu maghrib, dan Allah gerakkan hati tuan-tuan, puan-puan semua untuk sama-sama kita duduk dalam majlis-majlis ilmu, untuk sama-sama kita berkongsi peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga peringatan tu walaupun kemungkinan adalah sesuatu perkara yang kita banyak kali ulang, tapi moga-moga dengan pengulangan ayat Al-Quran, pengulangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu meningkatkan iman kita, mampu menggentarkan hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya namanya orang beriman itu adalah apabila dibaca kepadanya ayat-ayat Allah, maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Moga-moga kita termasuk dalam golongan-golongan orang yang beriman. Amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, malam ni kita sambung lagi kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dosa besar yang ke-27, tajuknya adalah Al-Quwadul Mustahsinu ala ahlihi. Dimasukkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya dosa besar yang ke-27, iaitu tajuknya membiarkan perbuatan keji kepada isterinya. Membiarkan perbuatan keji kepada isterinya, ataupun dengan kata lain, lelaki dayus yang membiarkan perbuatan keji ke atas isterinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat ketiga, maksudnya lelaki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang musyrik dan yang berzina tidak akan dikahwini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Yang demikian itu diharamkan ke atas orang-orang yang muslim. Surah An-Nur ayat yang ketiga. Baik, jadi dalam bab ini ada beberapa persoalan. Apabila Allah kata orang musyrik tidak akan menikah melainkan dengan orang musyrik, orang musyrik tak akan menikah, maksudnya orang kafir berkahwin dengan orang kafir. Antara budaya yang mungkin tak berlaku di negara kita, kalau berlaku pun mungkin secara senyap-senyap. Tapi kadang-kadang kalau sahabat-sahabat, kalau tuan-tuan puan-puan semua mungkin ada pengalaman berada di negara, contohnya Indonesia, negara jiran kita, perkahwinan sesama ataupun berlainan agama tu adalah perkara yang biasa. Berlainan agama tu perkara yang biasa, dan itu adalah sepatutnya tidak berlaku lah. Sepatutnya tidak berlaku. Kerana perkahwinan ni hendaklah ittifaquddin, mestilah sama agama dia. Namun ada kalau kita tanya kawan-kawan yang negara jiran kita, kalau kita tanya kenapa korang kata boleh kahwin ni, maka mereka beranggapan kita boleh mengahwini ahli kitab dengan alasan ahli kitab. Ahli kitab tu maksudnya yang agama Nasrani dan Yahudi. Jadi kita jawab perkara tu sebenarnya tak tepat lah. Tak tepat. Ahli kitab ni dia ada spesifik pengiraan dia. Tak boleh kita kata orang Nasrani dan Yahudi, kita terus kata dia ni ahli kitab, boleh kahwin. Tak boleh. Ada spesifik dia punya. Sebab kalau kita tengok, ada memang dalam agama Nasrani ni yang dia berpegang dengan sebab Bible ni dia ada macam-macam apa kita panggil, macam-macam versi dia terlalu banyak.
Dan kalau kita terujuk kepada pakar-pakar perbandingan agama pun, bahkan ada versi Bible yang kadang-kadang Bible dia tu diletakkan perkataan-perkataan tu diletakkan dengan warna merah. Warna merah tu dia kata itu asal-asal yang tidak ada tambahan. Bahkan banyak dalam Bible ni ada perubahan. Dan ada kadang-kadang agama-agama ni kadang-kadang menyembah Tuhan yang satu, tidak berpegang dengan konsep tiga dan sebagainya. Jadi banyak kriteria kalau kita nak mengklasifikasikan, meletakkan seseorang itu sebagai ahli kitab. Kalau pengalaman saya pergi masa belajar dulu pun, orang Arab, kita sembang dengan orang Arab teksi, dia tanya kat kita, dekat Malaysia ni siapa orang Islam ramai tak, dia tanya. Dia tak tahulah agaknya kan. Tanya orang Islam ni ramai tak? Saya cakap ramai. 60%, 70% 60-70% orang Islam. Habis yang lain tu kufar. Saya cakap kufar. Kufar siapa kufar? Saya cakap kufar ada fi Buddhis kan, fi Nasrani, fi Hindi. Dia pun pelik, dia kata la, dia kata la, Al-Masihi muskafir. Masihi dia kata orang Kristian tu bukan kafir. Dia faham dia macam tu. Orang Nasrani, Al-Nasrani muskafir. Orang Nasrani ni bukan kafir. Dia bagi tahu macam tu. Dia ajar saya pula lah. Dia kata orang Nasrani tak kafir. Saya pun biarnya lah, sebab pemahaman mereka Nasrani itu maksudnya dia masih sembah Allah. Sembah Allah. Jadi kita tak boleh kata dia kafir. Sebab kafir ni maksudnya dia tak sembah Allah. Macam tu. Itu dia faham. Tapi kita faham mazhab jumhur ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kata-kata ni jumpa dalam kebanyakan kitab tauhid. Al-kufru millatun wahidah. Maksudnya kekafiran itu adalah satu agama. Maksudnya apa? Semua selain daripada Islam tu namanya kafir. Tak kisahlah dia agama samawi ke, ataupun agama yang ghairu samawi. Agama samawi ni contohnya yang ada Alkitab lah, yang telah diseleweng. Agama-agama sebelum agama yang telah diseleweng. Agama Islam sebenarnya tapi telah diseleweng. Agama yang sembah berhala direct, contohnya Buddhism kan, ataupun Hinduism, ataupun sembah matahari pun ada. Kat Jepun ada negara sembah matahari dan sebagainya. Ini memang agama memang kita tolak lah. Kalau kita tolak. Baik, jadi itu kefahaman mereka lah. Itu kefahaman kadang-kadang sebahagian masyarakat Arab Mesir, sehingga mereka tak katakan orang Nasrani ataupun orang Kristian ni sebagai kafir. Mereka tak nak gelarkan sebagai kafir. Kita cakap kafir ni adalah millatun wahidah, selain daripada Islam maka dia adalah kafir. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi saya nak cerita tadi, ayat ni juga ada satu kemusykilan. Apa hukum kalau seseorang itu berkahwin dengan contohnya perempuan berzina ataupun perempuan yang telah melahirkan anak luar nikah. Macam tu. Boleh atau tak? Apa hukum dia? Maka menjadi perbahasan para ulama. Ulama membahaskan untuk mengahwini seorang perempuan ataupun perempuan mengahwini lelaki, sama je. Iaitu hendaklah hendaklah bercirikan yang paling utama adalah kerana agamanya. Kerana agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu dinikahi kerana 4 perkara. Lima liha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha. Disebabkan dia cantik, disebabkan dia banyak harta, disebabkan nasab keturunan dia, dan disebabkan agama dia. Fazfar bizatiddin, beruntunglah orang yang pilih isteri dia tu berdasarkan agama. Taribat yada, memang sangat beruntung. Jadi maksudnya perempuan itu, pasangan yang dinikahi itu dipilih berdasarkan agama. Habis itu apa hukum dia kalau menikahi perempuan yang contohnya dia dah ada anak hasil daripada zina, maksudnya berzina lah. Jadi ulama bincang, kalau hukum dia adalah mesti cari perempuan yang baik untuk menjaga nasab keturunan. Namun berkahwin dengan seorang perempuan yang contohnya sudah terlanjur dan dia insaf dengan sebenar-benar insaf, maka hukum dia harus, hukum dia tetap harus, tidak dianggap sebagai haram ataupun tidak dianggap sebagai akad tu tak sah, kerana tidak ada dalam syarat sah bernikah
mestilah orang tu dia tak pernah berkahwin ataupun dia hendaklah tidak pernah berzina. Tak ada syarat macam tu. Hukum dia tetap harus, cuma agama mengajar kita untuk mencari pasangan, maka carilah yang baik, baik keadaannya. Baik. Jadi itu hukum dia. Jadi apabila hadis ataupun ayat Quran tadi, bila Allah sebut lelaki yang berzina tidak akan bernikah dengan, melainkan dengan perempuan yang berzina. Apa maksudnya? Maksudnya dia punya budaya hidup dia tu, budaya hidup, pergaulan bebas dan sebagainya tu, maka dia akan memilih lah yang dia minat tu adalah orang yang suka pergaulan bebas juga. Macam tu. Itu maksud dia. Baik. Jadi dosa besar yang ke-27 ni adalah hukum haram, dan bahkan dilaknat oleh Allah orang yang membiarkan isterinya tu diperlakukan dengan perbuatan yang keji. Hadis daripada Nabi SAW. Saya baca maksud dia. 3 golongan manusia yang tidak akan masuk syurga, iaitu yang pertama, orang yang derhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, orang yang tidak punya kecemburuan terhadap perbuatan nista isterinya, iaitu dayus. Dan perempuan yang menyerupai dirinya lelaki. 3 orang. Nabi kata ada 3 orang ni tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Iaitu orang yang derhaka ibu bapa. Derhaka ni maksudnya derhaka pada perkara-perkara yang berbentuk ketaatan. Tapi kalau derhaka tu contohnya mak dia kata kau pergi belikan aku arak, dia pun tak nak pergi. Itu tak dianggap sebagai derhaka. Itu dianggap sebagai taat kepada Allah. Derhaka kepada kedua ibu bapa ataupun dia tak ada perasaan cemburu ketika mana isterinya diperlakukan dengan perbuatan nista. Fahamlah tu kot. Kan? Dulu saya tak tahu, tapi kita tengok cerita P.Ramlee cerita P.Ramlee cerita dulu jadi budaya bila berjudi kan, kalah kan, lepas tu tak boleh nak bayar hutang, so dibayar dengan melakukan hubungan dengan isteri dia ataupun anak dia. Jadi dulu jadi budaya lah, benda tu budaya. Saya faham daripada cerita P.Ramlee. Sekarang ni mungkin juga berlaku, tapi mungkin kita tak dengar dalam circle kita, ataupun kita mungkin pernah dengar, wallahu alam. Namun hukumnya jelas, orang yang macam ni walaupun dia tidak berzina, tapi dia membiarkan isterinya itu diperlakukan, diperjudikan, maka orang ni adalah orang yang takkan masuk syurga, kata Nabi SAW. Selesai dosa besar yang ke-27. Dosa besar yang ke-28, kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia pilih dosa besar yang ke-28, ar-rajulatu minal nisa wal mukhannasu minar rijal, iaitu perempuan yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai perempuan. Hari ni LGBTQ, bagaimana hari ni budaya LGBTQ ni merebak seantero dunia. Kan? Negara yang paling dekat dengan kita yang sudah menghalalkan, secara undang-undangnya sudah menghalalkan perkahwinan sesama jantina. Siapa? Singapura. Singapura. Dah halal dah. Bahawa saya tak ingat tahun lepas ke macam tu lah, tak ingat. Waktu tu saya tengok video dia punya ketua ulama Singapura. Apa dia punya komen berkaitan dengan undang-undang tersebut. Kan, dia komen. Tonton carilah dekat video, cari bagaimana komen ketua ulama Singapura. Ayat itu ayat yang menjaga keadaan lah, maksudnya play safe lah kan, play safe kan. Tapi dia tak adalah sampai kata benda tu halal. Benda halal dalam Islam, kerana Islam tidak pernah menghalalkan perkahwinan sesama jantina. Tapi undang-undangnya sudah ada. Boleh jadi tak masuk kat Malaysia, boleh jadi kerana undang-undang ni dibuat oleh manusia. Apabila dia dibuat oleh manusia, kita pula menggunakan sistem demokrasi kan. Boleh jadi juga bila ramai orang dah berfikiran dengan pemikiran yang sama, maka dia jadilah undang-undang, suka atau tak. Jadi itu keadaannya bila sistem demokrasi. Sebab tu kalau ada orang kata sistem demokrasi ni daripada Islam, tak betul. Tak betul. Mungkin ada 1-2 ciri-ciri ataupun kita panggil pendekatan demokrasi itu mungkin sikit-sikit ada kena dengan Islam. Tapi kita nak kata demokrasi itu sistem Islam, tak betul. Demokrasi ni asalnya daripada
falsafah Yunani, Demoskratos. Kan? Dulu, zaman dulu demokrasi ni adalah sistem yang paling orang pijak lah. Maksudnya orang tak pandang sistem demokrasi dulu. Kan? Sebab apa? Sebab Islam ni dia tak tengok ramai. Kalau ikut kebenaran atau al-haq wal batil, dia tak ikut ramai. Tu paling jelas, dalil paling jelas. Islam ni kebenaran dia tak ikut ramai. Kalau contoh ramai kata A, tapi yang betulnya adalah B, Islam akan kata B. Walaupun tak ramai tak berkata dengan kata yang B. Kan? Contohlah satu Malaysia ni kata, kan? Contohnya satu Malaysia ni kata riba tu halal. Satu Malaysia kata contoh. Ada 2-3 orang aja contoh. Ataupun ada 30 orang aja. Semua 30 orang tu ahli qaryah Masjid Kampung Salat Tinggi. Kan? Tapi satu Malaysia dah kata riba tu halal. Kita je kata contohnya harus. Maka kitalah orang yang mengikut Islam. Orang yang mengikut Islam. Ada satu kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata antal haq walau kunta wahdah. Engkau tu, kan, engkau adalah kebenaran walaupun engkau duduk seorang-seorang. Kata Sayyidina Ali. Engkau tu duduk dalam kebenaran walaupun engkau duduk seorang-seorang. Itu maksudnya apa? Maksudnya Islam ni dia tak ikut ramai. Dia tak ikut ramai. Bahkan kalau kita tengok dalil-dalil dalam Al-Quran banyak kali sebut, kan, ramai ni biasa tak betul. Sikit ni bagus. Jadi orang sikit, kan? Jadi orang sikit ni bagus, kan? Sebab tu ada satu doa. Saya tak ingat doa siapa, antara sahabat juga, kan? Ya Allah, jadikan aku daripada golongan orang yang sikit. Jadikan aku daripada golongan yang orang sikit. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran banyak cerita golongan yang orang sikit ni, sikit yang beriman, sikit yang bersyukur. Banyaknya apa? Banyak yang kufur, banyak yang fasik dan sebagainya. Macam tu. Jadi balik kepada tajuk tadi, iaitu tajuk LGBT atau perempuan menyerupai lelaki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral its wal fawahish, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Iaitu golongan ni adalah golongan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut satu hadis sahih. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Mengenakan pakaian. Ada pun orang yang bertanya, Ustaz, macam mana pula kalau lelaki itu dia berlakon sahaja? Dia berlakon, dia kenakan pakaian perempuan. Berlakon pun saya tak jumpa ulama yang kata harus. Ataupun saya tak jumpa asatizah yang kata harus walaupun dalam keadaan berlakon. Berlakon pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita nak mengubah orang, banyak lagi cara nak mengubah orang. Nak ajar orang dekat dengan Islam, banyak lagi cara untuk kita ajar orang dekat dengan Islam. Baru-baru ni bukan nak promote, tapi baru-baru ni kita tengok cerita Mat Kilau, kan? Mat Kilau. Cerita kepahlawanan, tapi tak ada pun cerita adegan yang pelik-pelik ataupun adegan yang apa yang kita kata typical. Biasa typical cerita Malaysia ni kalau nak viral dia suka cerita benda-benda yang cerita ranjang lah, cerita dalam selimut lah. Macam tu lah benda-benda gitu. Baru orang tengok, kan? Tapi cerita Mat Kilau tu boleh dijadikan contoh lah, walaupun mungkin ada beberapa kritikan, tak ada masalah. Tapi nak ceritanya tak semua cerita kena ada benda tu baru boleh laku. Tak betul. Apatah lagi hari ni influencer, kan, anak-anak muda ini, kan, suka tengok video orang, kan. Orang yang nak viral dia berlakon, dia buat berlakon, dia pun pakai pakaian perempuan, pakai baju kurung mak dia. Benda tu sebenarnya pun tak boleh. Jangan buat. Kerana dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pengecualian. Baik. LGBTQ ni maksudnya apa? LGBTQ ni maksudnya L tu menunjukkan lesbian. Lesbian ni suka perempuan sama perempuan. G tu gay.
Gay tu lelaki suka sama lelaki. LGB, B tu bisexual, bisexual, BI. Bi ni maksudnya dia suka dua-dua. Dia suka dua-dua. Lelaki boleh, perempuan boleh. LGBT, LGBT. T ni transgender. Transgender ni maksudnya dia mengubah terus. Dia mengubah alat kelaminnya itu kepada jantina yang berlawanan. Dia ubah terus. Lelaki dia buang. Perempuan dia tambah. Kan? Na'udzubillah min zalik. Q pula questioning. Questioning maksudnya dia bertanya-tanya, dia masih mempersoalkan diri dia. Question ni tanya. Dia masih bersoal dengan diri dia. Aku pun tak tahu aku ni lelaki ke perempuan. Ni pelik lah. Pelik, orang pelik. Orang pelik. Dia masih berfikir-fikir lagi. Questioning ni juga ada yang kata questioning ni orang yang ada ketika dia jadi straight. Straight ni maksudnya macam biasalah. Lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Ada ketika dia jadi gay. Orang yang macam ni dia panggil sebagai questioning juga. Dia masih berkira-kira, dia tak tahu diri dia apa. Ini memang sangat dunia akhir zaman ni. Nabi SAW dah cerita 1400 tahun. 1400 tahun. Bahkan sebahagian ibu bapa ada yang berpendapat sampai tak boleh nak hantar anak ke asrama. Sebab hantar anak asrama ni boleh menghidupkan penyakit LGBT contoh. Sampai ada kata macam tu. Jadi ikutlah tuan-tuan perempuan punya, fikirlah mana-mana pun, sebab kita ni duduk dekat rumah, anak duduk kat rumah pun ada juga dia punya kontra dia, nak duduk dekat asrama pun ada kontra dia, kan. Tengoklah keadaan asrama yang kita nak pergi tu, bagaimana pengawalan dia dan sebagainya. Sebab saya ingat saya dulu asrama saya memang kan lelaki satu katil tu memang tidurnya seorang. Kan tak boleh dua lelaki satu katil tidur sekali, tak boleh. Kan bahkan ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat orang yang berkongsi selimut tidur. Maksudnya lelaki perempuan, suami isteri tidur kat rumah tak apa. Maksudnya lelaki tidur di bawah satu selimut tak boleh. Ada hadisnya, hadis sahih Bukhari. Tak boleh. Walaupun tak ada rasa tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang benda tu. Kerana apa? Kerana pencegahan, untuk mencegah. Untuk mencegah. Baik. Pun tak boleh. Pun tak boleh. Perempuan dengan perempuan pun tak boleh. Tapi hadis tu mungkin kita tak biasa dengar. Tapi kalau saya cuba nanti saya cari hadis tu. Memang tak boleh. Maksudnya dia sama jantina tidur di bawah satu selimut. Tidur sebelah, dua selimut tak apa lagi. Dia tidur di bawah satu selimut. Baik ustaz, sejuk ustaz. Kalau pengecualian memang nak buat macam mana. Tapi ni maksudnya sampai dijadikan budaya, kan. Seeloknya elak. Sebab Islam ni dia ada kaedah saddu zara'i. Saddu zara'i ni maksudnya dia tutup pintu. Pintu tu tutup dah. Kan? Pintu tutup dah. Dosa besar zina. Kan? Dosa besar zina. Apa dia punya pintu nak tutupnya? Raddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, tak boleh ikhtilat. Kan? Itu dia punya penutup. Dia nak tutup sebab apa? Sebab kalau dah dekat dengan dosa tu takut dah tak boleh bendung. Tak boleh nak bendung dah. Jadi itu yang kita kena tahu. Baik. Kemudian Ibn Al-Asir mengatakan al-mutarajjilat, tadilah yang saya sebut, al-mutarajjilat ni maksudnya dia perkataan Arab. Dari maksudnya perempuan yang menyerupai lelaki. Rajul. Rajul ni lelaki. Rajim lam ni lelaki. Tapi kalau baca rijlun, huruf yang sama, beza baris, dia jadi kaki. Kaki. Rajulun lelaki, rijlun kaki. Kalau mar'ah perempuan, kalau mir'ah dia jadi cermin. Itu bahasa Arab. Jadi perkataan yang walaupun perkataan sama, baris dia ubah sikit boleh berubah makna. Baik. Kemudian disebutkan dalam tajuk-tajuk berkaitan dengan lelaki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai lelaki ni, istilah kita macam-macam lah. Ada istilah kita panggil tomboy lah, kan. Dulu tomboy
Tomboy lah. Kalau perempuan kita panggil makjah pula. Maknyah lah kan. Sekarang ni dah panggil, ada istilah baru pula, panggil kunyit lah, kan, kunyit. Kan, sebut gay tu macam jijik, sebut kunyit tukar macam okey sikit agaknya lah. Jadi orang kita memang kreatif guna-guna istilah ni. Jadi apabila sebut menyerupai lelaki ataupun menyerupai perempuan, dia boleh jadi dalam kategori-kategori berikut. Antaranya adalah pakaian. Yang kedua perhiasan. Perhiasan. Contohnya pakai apa namanya ni? Anting-anting. Telinga ni. Kan. Ada kadang-kadang orang kampung Salak Tinggi pun ada kadang-kadang. Kan makan kat kedai. Kan kita nampak dia saja tiru. Tapi bukannya perempuan, dia pakai baju lelaki tapi dia mengenakan perhiasan wanita. Percakapan dan suara, contohnya lelaki sengaja melembutkan suaranya untuk menyerupai perempuan, atau perempuan yang mengeraskan suaranya supaya menyerupai lelaki. Ataupun gaya berjalan. Gaya berjalan pun sama. Ini maksudnya sengaja. Kan kita tak boleh nafi ada orang Melayu kita ni dia bukannya sengaja, tapi orangnya memang lembut. Kan? Itu tak apa. Ini maksudnya sengaja. Apatah lagi mengubah bentuk fizikal badan, ubah bentuk fizikal badan. Ini adalah perkara yang tak patutlah. Tak patut berlaku. Kalau kita ni macam mana, kita kena tengok anak-anak kita lah. Anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ni contohnya ada perasaan tersebut, kena cegah daripada awal. Dulu, itulah dulu kan. Dulu saya ingat ada Kementerian Agama dulu. Kementerian Agama dia ada buat satu aplikasi. Aplikasi tu saya tak ingat namanya apa, tapi memang untuk golongan LGBT yang nak taubat. Kementerian Agama buat app siap dah. Kan? Tapi dia di block oleh Google. Block oleh Google block. Kerana dengan alasan ini adalah mencabar komuniti mereka, komuniti LGBT itulah. Sebab komuniti LGBT ni dia bukan biasa-biasa, dia bukan bertebaran, dia ada sistem, dia ada ketua dia. Kan? Dia ada orang law dia. Kan? Memperjuangkan hak mereka masing-masing. Orang ni ada kat Malaysia ni. Dia dekat negara yang dah memang sah tu dah buat tak tahu dah. Negara yang Malaysia lah. Malaysia daripada dulu, alhamdulillah, Malaysia daripada dulu dengan ketegasannya memang selalu dikecam oleh negara-negara luar ni. Negara-negara luar. Jadi kita setakat ni negara Arab memang masih mengekalkan pendekatan LGBT ni. Jadi itu adalah salah satu perkara yang kita boleh banggakanlah. Kita boleh banggakan. Kita doalah supaya undang-undang tersebut sentiasa ada. Cuma baru-baru ni amat menyedihkanlah. Kan baru-baru ni apabila kanun jenayah syariah Kelantan dicabar. Sedangkan kanun jenayah syariah itu adalah semuanya berasaskan kepada panduan agama. Kalau tuan-tuan tuan-tuan ada baca berkaitan dengan tajuk kanun jenayah syariah ni. Walaupun kadang-kadang kita tengok yang cabar tu adalah orang Islam sendiri. Yang cabar tu Nick Allen namanya. Cabar tu orang Islam. Kan? Ada podcast ni maksudnya dia jemput, dia buat temu bual bicara lah. Jumpa dengan Nick Allen ni, cerita, tanya dia tentang cara fikir dia. Tengok cara fikir dia. Cara fikir dia. Memang cara fikir dia tu memang sangat meragukan dan lebih kepada free thinker. Free thinker, suka bebas, kan? Pengaruh liberalisme tu dah ada dalam apa yang disebut tu. Jadi kita nak faham tentang liberalisme ni, kita kena tengok gerakan-gerakan ni, bagaimana mereka cuba menggunakan undang-undang semata-mata nak menegakkan apa yang mereka faham sebagai Islam tu. Mereka faham Islam ni duduk dekat mati, nikah, apa lagi satu? Mati, nikah, sunat. 3 tu je. 3 tu baru cari ustaz. Lain daripada tu tak cari ustaz. Ni memang satu penyakit lah. Penyakit kalau kita faham agama tu duduk tang tu je.
Kan? Mati baru cari masjid. Betul tak? Mati mana masjid ni nak urus? Kan? Tapi masih hidup tak cari masjid. Masih hidup tak cari masjid. Na'udzubillah min zalik. Baik. Ada satu penyakit yang disebarkan oleh golongan ni. Bukanlah disebarkan, tapi benda tu perkara yang real. Namanya GID, Gender Identity Disorder, gangguan identiti jantina. Dan ini adalah satu penyakit mental yang memang betul, real. Ada. Tapi sama ada dia orang yang, kalau orang ni dia ada penyakit, kemudian dia menegaskan, penyakit ni maksudnya dia lelaki, tapi dia menegaskan yang diri dia tu adalah wanita. Aku wanita, tapi disebabkan penyakit. Orang macam ni tak berdosa. Orang yang macam ni tak berdosa. Kerana apa? Kerana dia macam tu disebabkan penyakit. Yang tak ada penyakit ni maksudnya dia dah ada perasaan tu, tapi dia tidak ada usaha untuk mengubati perasaan tersebut. Ini masalah. Jadi tu yang tadi dulu saya bila dengar aplikasi untuk untuk islah, golongan yang LGBT ni dia boleh masuk dalam aplikasi tu dan dia boleh melalui proses-proses terapi ataupun proses kaunseling supaya bertaubat. Tapi bila Google block tu memang sedih lah. Baik. Kemudian lain-lain hadis ni sama je lah. Maksudnya sama. Antaranya Nabi sebut Allah melaknat perempuan yang berlagak seperti lelaki. Ini hadis yang sanadnya bersifat hasan. Dan juga yang mengenakan pakaian dan sebagainya. Selesai. Selesai untuk tajuk LGBT. Berkaitan dengan perempuan yang menyerupai lelaki ataupun lelaki yang menyerupai perempuan. Termasuk dalam dosa-dosa besar dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dosa besar yang ke-29. Dosa besar yang ke-29 adalah al-muhallil wa al-muhallil lahu. Muhallil wa al-muhallil lahu. Baik. Hadisnya riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Nabi SAW menyebut la'anallahu al-muhallila wal muhallila lahu. Allah melaknat al-muhallil dan al-muhallil. Muhallil apa? Lupa nak terangkan. Al-muhallil ni bahasa kita Cina buta lah. Cina buta. Muhallil ni maksudnya kalau kita terjemah secara literal, maksudnya yang menghalalkan. Jadi orang yang Cina buta ni dia menghalalkan, menghalalkan dengan perancangan, kahwin kontrak. Seorang lelaki contohnya menceraikan isterinya dengan talak 3. Apabila cerai talak 3 maka tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk dan tidak boleh berkahwin. Tak boleh kahwin dah sampai bila-bila. Kecuali kalau perempuan tu ada berkahwin dengan lelaki lain tanpa perancangan dan kemudian lelaki lain itu menceraikan isterinya. Waktu tu baru boleh kahwin balik. Tapi kalau dengan plan, yang ni yang Nabi sebut al-muhallil. Maksudnya dia plan aku bagi kau 10,000 setiap bulan. Contoh kan. Kau kahwin dengan bini aku sekian, kita sign kontrak kan, setahun kan, lepas tu kau ceraikan bini aku. Kan. Dah kahwin tak cerai pula kan. Sudah kan, jadi tu yang jadi drama tu. Dah kahwin tak nak ceraikan pula kan. Dah sangkut pula dengan isteri dia tu. Sudah. Tapi tu nak jadi cerita drama lah. Tapi apabila dia merancang dengan lelaki tu, maka waktu tu adalah mereka telah melakukan dosa besar. Sebab hadis ni menyebutkan al-muhallil wa muhallil lahu. Maksudnya ada 2 orang. Dalam plan ni ada 2 orang. Jadi orang yang Cina buta ni dia berkahwin supaya boleh dihalalkan untuk orang yang sebelumnya. Ini orang yang muhallil lahu. Baik. Al-muhallil, maksud al-muhallil huwa alladhi yatazawwajul mar'ah al-mutallaqah salasan litahilla li zawjiha al-awwal biwat'ihi, iaitu yang berkahwin dengan perempuan yang tertalak 3 untuk dihalalkan kepada suaminya yang awal
dihalalkan, iaitu dihalalkan hubungannya. Muhallil. Muhallil. Dia daripada perkataan halla. Halla ni halal lah. Halla. Halla halla yahillu. Muhallil ni daripada perkataan halala. Yang menghalalkan. Baik. Imam Zahabi mengatakan, terjemahan dia, akan tetapi orang yang melakukan perbuatan kotor ini, jika dia adalah seorang yang bertaklid dan melakukannya kerana adanya rukhsah dalam sebahagian mazhab di mana larangan itu belum sampai kepadanya, maka semoga Allah menerima uzurnya dan memaafkannya. Maksudnya dalam keadaan beberapa rukhsah, ataupun ada sebahagian mazhab yang menyebutkan beberapa keadaan tertentu yang dia tak tahu keadaan dia tu. Maksudnya dia jadi muhallil, ataupun dia buat perancangan tersebut tanpa ada pengetahuan tentang hukum, ataupun dia ni tak tahu, dia tak tahu pun dia ni sebenarnya dicocok, cocok, dikenalkan dengan seorang perempuan, rupanya plannya tu adalah untuk dihalalkan isteri dia. Jadi golongan-golongan ni macam ni tidak ada masalah, mereka ni tidak berdosa lah. Semoga keuzurannya itu dimaafkan, kata Imam Zahabi rahimahullah taala. Baik. Kemudian nanti kita masuk sikit lagi. 42 minit. 5 second je. Okey. Kita azan dulu, insya-Allah kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ada yang tanya, macam mana kalau orang yang dia ni transgender, maksudnya dia dah ubah diri dia tu, contohnya lelaki jadi perempuan. Lepas tu ustaz kita pegang dia. Contoh. Tu hukum lelaki pegang perempuan ustaz. Perempuan tu perempuan yang tadi tu, perempuan transgender. Dia dah tukar dah keadaan badan dia. Apa hukum dia? Batal tak air semayang? Jauh tu dia tanya tu. Batal tak air semayang? Jadi yang saya tahu, hukum memegang ni, hukum pegang ni waktu tu dia akan ikut keadaan ataupun ikut mazhab lah. Kalau kita mazhab kita, hukum pegang tu maksudnya apabila keadaan dia tu adalah untuk, contohnya dengan tujuan pegangnya tu adalah pegang yang bernafsu, kan, bernafsu, ataupun pegang tu nak main-main, kan. Jadi ni tak boleh. Tapi dia tidak membatalkan air semayang. Kalau sebab dengan alasan pegang tadi tu dia haram, tapi dia tidak membatalkan air semayang. Tapi kalau pegang dia tu hingga mengeluarkan, maka itulah jadi haram. Dia dah membatalkan air semayang. Pegang saja tak batal lagi, tapi dia haram. Tapi kalau dah keluar, sampai keluar, minta maaf sebut, contohnya keluar air mani ataupun bersyahwat, maka dia haram. Sebab antara perkara yang membatalkan wuduk adalah keluar sesuatu, khurujus syai', keluar sesuatu daripada depan atau belakang, daripada minas sabilain, daripada dua jalan. Maksudnya sama ada daripada kubul ataupun dubur. Jadi dia asalnya tidak membatalkan air semayang, tapi kalau sampai dia mengeluarkan sesuatu, maka jadi batal lah, jadi batal. Jadi kalau sengaja nak main-main, ulama berpandangan perkara tersebut adalah termasuk dalam mazannatul hadas. Mazannatul hadas ni maksudnya boleh jadi dia mengundang fitnah, boleh jadi dia mengundang syahwat, maka kita tak boleh buat. Kalau sebab benda yang mengundang syahwat ni, kalau bukan orang pun tak boleh, kan? Bukan orang pun tak boleh. Contohnya patung. Saya tak pasti tuan-tuan perempuan tahu ke tak, hari ni Shopee pun jual benda tu. Patung orang, kan? Patung orang. Untuk orang-orang yang tidak ada kefahaman agama ni, melepaskan nafsunya. Na'udzubillah min zalik. Jadi jual, Shopee jual. Shopee jual. Bukan saya beli, lalu, iklan lalu. Cakap apa benda ni? Jangan kata saya beli pula. Lalu, iklan tu lalu. Kan? Tak, patung lembut. Patung lembut. Dia buat, sekarang teknologi dia buat kasi lembut macam kulit manusia. Business. Orang hari ni, kreatifnya orang hari ni. Kan? Banyak produk itu daripada Jepun lah. Sebab Jepun ni dia memang Jepun ni dia ada satu kefahaman ataupun budaya, budaya dia tu yang dia faham, kalau melacur tu tak dianggap sebagai khianat ataupun curang. Melacur tu tak dianggap sebagai curang kerana perbuatan dengan pelacur tu dibuat dengan tidak ada perasaan. Macam tu lah dia faham. Kan? Dia kata tak ada perasaan, sekadar main. Tapi hari ni disebabkan pelacuran itu banyak penyakit, kan? Jadi dia buat inisiatif dia, kan? Dia buat cara lain dia buat bisnes patung. Patung yang ni lah, dengan keadaan seperti saiznya tu seperti saiz manusia biasa, yang kulitnya tu lembut, kan? Jadi itu adalah hari ni lah, dunia hari ni, bagaimana dunia hari ni memikirkan cara tu yang dianggap cara tu merosakkan. Contohnya dia kata zina, pergaulan bebas, hubungan bebas, berganti pasangan ni banyak masalah, banyak masalah penyakit, HIV, AIDS dan sebagainya. Jadi dipikir macam mana nak tukar, buat patung. Padahal patung lelaki pun ada lah. Patung lelaki pun ada. Banyak je tanya ni. Tapi nak cerita ada, lelaki pun ada. Tapi itulah, manusia ni dia fikir, kadang-kadang dia rasa ada satu masalah, tapi dia fikir itu mengundang lagi masalah. Sedangkan agama ni dah banyak bagi penyelesaian masalah.
Kan? Banyak bagi penyelesaian masalah. Kan? Contohnya agama bagi penyelesaian, kalau kita tak mampu mengawal syahwat, Nabi ajar kita supaya puasa. Puasa. Kan? Puasa. Tapi orang tak nampak. Tak nampak apa kesan seseorang tu puasa. Kan? Puasa ni kita kalau puasa kan, 1 Ramadan mungkin kita tak biasa lagi. Mula 15 Ramadan kita puasa. Perasan tak? Tak ada rasa nak buat apa-apa dah. Kita nak satu je, kita nak air je. Sebab apa? Rasa dah hilang. Perasaan tu dah hilang. Nabi ajar kita untuk kawal syahwat tu dengan puasa. Ada orang pula sebahagian anak-anak muda ini kan, kadang-kadang bukanlah apa. Kadang-kadang kita menyembang dengan orang ni. Kadang dia kata, "Ustaz, saya ni tak berzina, tapi saya onani." Okey, kira okey lah kan Ustaz kata. Kira okey lah kan. Sebab apa? Daripada saya berzina memang confirm haram, baik saya onani. Kalau ni tu ada khilaf. Memandai-mandai je onani, dia kata ada khilaf kan. Onani tak boleh. Onani tak boleh. Dia tak ada istilah kita kata kalau dia takut berzina, maka lebih elok kita melakukan onani atas sebab berzina tu haram dan dilaknat. Kan? Maka penyelesaian dia onani. Jawapan dia tak betul. Nabi tak ajar macam tu. Kalau betul Nabi dah ajar lama dah. Nabi dah ajar dah. Nabi bagi tahu kalau kamu tidak mampu melepaskan syahwat daripada kamu menzalimi orang lain, maka baik kamu lepaskan diri seorang-seorang. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata untuk menghilangkan perasaan tersebut. Nabi kata kalau mampu kahwin, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kan? Barang siapa yang mampu untuk kahwin, maka kahwin. Kan? Tapi kalau dia tak mampu untuk berkahwin, kan? Maka dia kena puasa. Kena puasa. Puasa itulah kan, menghilangkan dia mengendurkan syahwat. Syahwat, semua jenis syahwat. Sebab tu kalau kita tengok buku ataupun kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali, kitab dia ada banyak, tapi salah satu kitabnya yang kita boleh kata pendek, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Arba'in fi Usuluddin. Arba'in ni Arba'in Imam Nawawi pun ada. Arba'in ni maksudnya 40 Imam Nawawi, 40 hadis. Tapi 40 Imam Ghazali, dia cerita 10 asas agama. 10 asas cerita tentang asas akidah. 10 asas dia cerita tentang 10 asas rukun Islam, puasa, zakat dan sebagainya. 10 asas lagi dia cerita tentang sifat mazmumah. 10 asas yang akhir dia cerita tentang sifat mahmudah, Imam Ghazali. Dalam tu tajuk sifat mazmumah, Imam Ghazali letak tajuk yang pertama, sifat mazmumahnya apa? Fi syarahit ta'am. Kan? Sifat mazmumah yang pertama menurut Imam Ghazali adalah berlebih-lebihan dalam mengambil makanan. Makan berlebihan. Mazmumah. Cerita Imam Ghazali pun cerita syarah. Kerana apa? Kerana orang yang banyak makan ni dia sedang menghidupkan syahwat dia. Bila dia menghidupkan syahwat dia, sebab tu nak berhenti buat maksiat jadi susah. Kan? Kita pun kadang-kadang tu Imam Ghazali juga cakap, kalau seseorang itu menahan makan dia, dia bukan sahaja mampu mengawal syahwat dia, bahkan dia mampu meningkatkan kecerdasan otak dia. Jadi cerdik. Kita ni kadang-kadang kita nak anak kita cerdik, kita kena makan. Makan macam-macam, makan kurma, kismis, doa, makan. Tapi Imam Ghazali ajar, kalau nak cerdik jangan makan. Bukan jangan makan langsung, maksudnya puasa. Jarang kita suruh anak kita nak SPM tu puasa lah. Tak ada. Jarang kita suruh, tak pernah dengar lah. Biasa nak SPM tu lagilah dia cari macam-macam, cari kurma lah, SPM, kismis, doa lah, macam-macam. Minum air zam-zam kan. Sedangkan Imam Ghazali ajar nak cerdik kena puasa. Kena puasa. Kadang-kadang bukan yang puasa tu bukan calon SPM, maknya puasa. Bukan mak nak jawab exam. Tapi tak apalah, kalau nazar ataupun niat tawasul tak ada masalah. Kita boleh berpuasa. Cumanya kita kena membetulkan cara fikir kita. Nak panjang umur pun hari ni orang suka dengan alasan kena makan. Nak panjang umur kena makan. Makan sekian panjang umur. Padahal sebenarnya badan kita ni samalah macam mesin. Lagi banyak guna, lagi cepatlah dia expired. Jadi nak panjang umur, cuba banyak-banyak akan berpuasa. InsyaAllah. InsyaAllah. Badan sihat, insyaAllah banyak puasa. Otak cerdas pun banyak puasa. Itu sahaja. Jadi kesimpulan dia adalah untuk menahan syahwat, kena berpuasa. Jangan gunakan alternatif lain. Gunakanlah alternatif
cara panduan formula yang agama dah ajar. Itulah yang terbaik. Walau apa pun alasan dia, gunakan apa yang agama ajar kita, insya-Allah. Jadi itu saja untuk malam ni. Saya minta maaf kalau ambil masa lebih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan kepada kami ilmu dan kurniakan kepada kami kefahaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر